Salam sejahtera kepada Dr. Rozita dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan kerja khusus yang ketiga. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rakan ahli kumpulan saya. Saya Nurul Faiza binti Nordin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Baiklah, nama saya Nurul Fatin Atirah binti Muhammad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rozita dan kawan-kawan yang dikasihi sekalian. Saya Nik Nur Alia Huda binti Muhammad Laha bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan tugasan 3 PMM 1054 Morfologi Bahasa Melayu. Kumpulan kami ada menyediakan video nota ringkas berkenaan imbuhan dan golongan kata dalam bahasa Melayu. Jadi, selamat menonton. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan kami pada hari ini dengan menyatakan aktiviti yang telah kumpulan kami pilih bagi melaksanakan tugasan 3 ini. Nama aktiviti yang kami pilih untuk tugasan 3 BMM 1054 Morfologi Bahasa Melayu, kami memilih permainan yang dinamakan sebagai permainan kawan baik, iaitu si bisu dan si pekak. Seterusnya saya akan memberitahu peraturan permainan kawan baik, si bisu dan si pekak. Seperti yang kita tahu, aktiviti ini dilakukan terhadap pelajar PPSMP BMSK 1 seramai 22 orang. 22 orang pelajar ini akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. Setiap kumpulan tersebut mewakili warna merah, warna hijau dan warna kuning. Kumpulan 1 dan 2 terdiri daripada 7 orang ahli, manakala kumpulan 3 terdiri daripada 8 orang ahli. Setiap kumpulan akan dibahagikan kepada 2 watak, iaitu sebagai si bisu dan si pekak. Bagi kumpulan 1 dan 2, pelajar yang memegang watak sebagai si bisu seramai 3 orang, manakala bagi kumpulan 3, pelajar yang mewakili watak si bisu seramai 4 orang. Seterusnya bagi watak si pekak, bagi kumpulan 1, 2 dan 3, pelajar yang memegang watak sebagai si pekak seramai 4 orang setiap kumpulan. Setiap pelajar yang memegang watak sebagai si bisu dan si pekak, kami akan berikan tanda nama yang mewakili
setiap watak yang dipegang oleh pelajar tersebut. Lepas ni saya akan tunjukkan contoh tanda nama yang mewakili si bisu dan si pekak. Jadi seterusnya saya akan memberitahu peraturan masa permainan kaun baik ini. Permainan ini akan dilakukan secara mengandungi 3 pusingan. Pusingan pertama golongan kata nama, pusingan kedua golongan kata kerja dan pusingan ketiga ialah golongan kata adjektif. Pada pusingan yang pertama, si bisu akan melakonkan perkataan yang telah diberikan selama 30 saat. Manakala si pekak pula diberikan masa 30 saat untuk meneka apa yang telah dilakonkan oleh si bisu. Jadi, pusingan pertama, setiap kumpulan akan mengambil masa 1 minit. Apabila masuk kepada pusingan kedua, tukar kepada orang yang kedua. Jadi, setiap kumpulan akan melakukan 3 pusingan. Setiap kumpulan akan mengambil masa 3 minit untuk berlakon dan meneka. Setiap kumpulan mengambil masa 3 minit, jadi terdapat 3 kumpulan dalam aktiviti ini. 3 minit darab dengan 3 kumpulan jadi 9 minit. Masa yang diperuntukkan untuk aktiviti kami ini tidak lebih daripada 10 minit kecuali proses pengiraan markah dan proses pembahagian kumpulan yang telah dilakukan. Baiklah, untuk langkah yang seterusnya saya akan bentang berkaitan dengan langkah penyediaan bahan aktiviti. Disebabkan aktiviti ini dijalankan dalam kelas, oleh itu terdapat beberapa bahan yang digunakan untuk membantu menjayakan aktiviti ini. Antara bahan-bahan yang digunakan ialah tag nama untuk pembahagian kumpulan, yang kedua kad soalan bergambar, yang ketiga kad arahan soalan untuk jenis kata, yang keempat, kertas jawapan, papan skor dan hadiah. Kita akan lihat satu persatu bahan-bahan ini. Bagi bahan yang pertama, iaitu bahan yang akan digunakan untuk pembahagian kumpulan. Seperti yang telah terpapar dalam skrin, ini adalah bahan yang digunakan untuk pembagian kumpulan, iaitu tag nama melekat. Kumpulan akan dibahagikan kepada kumpulan 1, 2 dan 3 mengikut warnanya. Bagi kumpulan 1 warna merah, kumpulan 2 warna kuning dan kumpulan 3 warna hijau. Setiap tag nama ini akan diwarnakan mengikut kumpulan masing-masing. Pelajar akan mencabut undi bagi menentukan kumpulan masing-masing. Bagi bahan yang seterusnya, iaitu bahan yang akan digunakan oleh orang yang memainkan peranan sebagai si bisu. Berikut merupakan kad soalan bergambar yang telah dipaparkan dalam skrin. Bagi pusingan pertama, kad arahan soalan adalah kata kerja. Maka kad soalan bergambar yang akan dipaparkan, yang akan ditunjukkan kepada si bisu ialah gambar kata kerja. Oleh itu, si bisu perlu melakonkan gambar kata kerja yang ada pada gambar yang telah ditunjukkan oleh mereka. Setelah 3 minit berlangsung, maka kita akan pergi kepada pusingan yang kedua, iaitu kata nama. Kad arahan soalan ini akan dipegang oleh seorang pengadil untuk menunjukkan kad arahan soalan. Bagi pusingan yang kedua ini juga sama seperti pusingan yang pertama, tetapi sudah bertukar arahan soalan, iaitu kata nama. Bagi pusingan yang pertama tadi iaitu kata kerja, dan pusingan yang kedua kata nama. Seperti yang anda lihat dalam skrin, ini adalah kad soalan 3 kad soalan bergambar bagi kata nama untuk setiap kumpulan. Di pusingan ketiga, kad arahan soalan adalah berbentuk kad adjektif. Oleh itu, si bisu perlu memainkan peranan, iaitu berlakon mengikut gambar yang telah dipaparkan di dalam skrin. Pusingan ini akan berjalan selama 3 minit. Oleh itu, 3 minit bagi setiap kumpulan, maka aktiviti ini akan berjalan selama 9 minit. Bahan yang seterusnya, bahan ini khas digunakan untuk orang yang memainkan peranan sebagai si pekak.
Bagi bahan ini, bahan yang digunakan adalah kertas jawapan. Kertas jawapan akan diberikan kepada setiap ahli kumpulan si pekak dan satu orang akan memainkan peranan sebagai pencatat kepada semua jawapan yang telah diteka oleh ahli kumpulan yang lain. Bahan yang seterusnya pula, bahan yang terakhir iaitu bahan yang akan digunakan oleh pengadil iaitu papan skor. Papan skor ini digunakan untuk mengadili markah bagi setiap kumpulan masing-masing. Dan untuk para pemenang akan disediakan hadiah yang menarik. Baiklah semua, setakat itu sahaja pembentangan berkaitan dengan peraturan aktiviti dan penyediaan bahan bagi menjayakan aktiviti ini. Bagi mengakhiri pembentangan kami telah sediakan satu video yang memperlihatkan suasana atau keadaan aktiviti ini dijalankan di dalam kelas. Saksikanlah. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bagaimana aktiviti kumpulan kami ini dilakukan. Baiklah, dalam aktiviti ini berdasarkan lakaran kumpulan kami, dia berlakunya dalam kelas lah macam biasa. Dalam kelas, Cikgu Fatin, Cikgu Huda dan Cikgu Faizah akan meminta semua pelajar untuk pergi ke Cikgu Huda untuk mengambil sesuatu dalam kotak kecil ni. Dalam kotak kecil ni dia ada 22 name tag melekat. Maknanya pada name tag melekat tu ada 3 warna lah, iaitu warna merah, warna kuning dengan warna hijau. Warna-warna ni melambangkan kumpulan ahli masing-masing. Jadi dalam kumpulan merah akan ada 7 orang. Dalam kumpulan kuning ada 7 orang juga, dan dalam rumah hijau ada 8 orang lah. Selepas semua dah berada dalam setiap kumpulan masing-masing, setiap kumpulan merah, kuning, hijau, cikgu bertiga akan menyuruh kamu bahagi pula kepada 2 kumpulan, iaitu kepada 2 kumpulan lah, iaitu mempunyai 2 gambar seperti yang tertera di laptop ini, iaitu bagi kumpulan yang mempunyai, kita bagi kepada kumpulan kecil lah pula kan daripada kumpulan besar tu. Jadi bagi kumpulan yang kecil ni akan ada ahli yang mendapat gambar seperti ini, iaitu gambar bibir yang dipangkahkan. Samalah dengan kumpulan kuning dan kumpulan hijau, yang mereka ni dikenali sebagai si bisu. Manakala sesiapa yang mendapat gambar yang berbentuk telinga dan dipangkahkan ni, semuanya dikenali sebagai si pekak. Maknanya berdasarkan lakaran kami ni, beginilah cara bilangan dan susunan semualah pelajar. Bagi kumpulan merah akan terdapat 3 ahli yang akan menjadi si bisu, manakala 4 orang akan menjadi si pekak. Sama juga dengan kumpulan kuning, manakala kumpulan hijau dia sama rata, maknanya ada 4 si bisu dan 4 si pekak. Baik, sebelum aktiviti ni dimainkan, cikgu bertiga ni akan menerangkan dahulu peraturan dia macam mana. Jadi yang pertamanya, kan nampak di sini cikgu-cikgu yang berada di setiap kumpulan ni memegang kad. Kad ini ada 3. Jadi total semua kad ada 9 lah. Jadi setiap kumpulan dapat 3 kad. Maknanya kad-kad yang dipegang oleh setiap guru ni akan diberi kepada si bisu. Memandangkan kumpulan hijau ada seorang lebih, jadi yang kawan seorang ni dia boleh tolonglah kawan-kawan yang lain. Jadi kenapa persoalan? Kenapa yang si pekak pula ada 4. Jadi yang seorang lebih ni dia yang akan mencatat lah. Nanti saya bagi tahu macam mana dia punya peraturan. Yang pertama ni, kad ni ada berbentuk banyak gambar. Berdasarkan gambar ni, dia merujuk kepada
golongan kata, iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Maksudnya semua ada. Dalam ketiga-tiga kad tu ada 3 golongan kata tu. Okey, jadi kad ni akan diberikan kepada setiap ahli si bisu. 3 orang. Okey. Jadi, pada pusingan pertama, kami akan menyuruh kamu, kami ada 3 pusingan, iaitu pusingan pertama, kedua, ketiga. Bagi pusingan pertama, pelajar akan meneka bagi imbuhan kata kerja. Bagi pusingan kedua, okey, contohnya seperti di slide. Bagi yang pertama, pusingan pertama, pelajar akan menerangkan kata kerja. Yang kedua, pusingan kedua kata nama, dan pusingan ketiga adalah kata adjektif. Okey, berdasarkan kata-kata tersebut, cikgu akan menyuruh si bisu untuk melakonkan gambar yang terdapat setiap seorang. Maksudnya setiap seorang ni, setiap mereka ni perlu melakukan gambar yang diberi. Dan selepas dan mesti dilakukan kepada si pekat lah. Jadi si pekat ni tugas dia kena teka apa yang dilakonkan oleh si bisu. Okey, jadi lepas si pekat, kawan si pekat ni, dia teka apa yang dilakonkan oleh si bisu setiap pusingan nanti, kawan yang pegang kertas ni akan mencatat jawapan. Okey. Jadi dalam kertas jawapan ni dah ada warna ikut rumah, ikut kumpulan masing-masing lah. Okey. Jadi untuk masa, setiap satu pusingan tu satu kumpulan akan diberi. Baik. Seterusnya bagi masa yang diberi pula bagi setiap pusingan. Okey. Bagi setiap pusingan adalah sebanyak 30 saat sahaja. Maknanya memang kena cepatlah melakonkan dan meneliti dan menjawab soalan. Menjawab apa yang dilakonkan ni. Okey. Jadi, bagi keseluruhan waktunya, maknanya setiap kumpulan akan diberi 3 minit sahaja. 30 saat, semuanya 30 saat, menjadilah 3 minit. Okey. Supaya kita tidak mengambil masa yang lama lah untuk meneka, untuk melakukan semua tu. Okey, baiklah. Bagi pusingan pertama, kami akan memberikan kepada kawan si bisu ni untuk melakonkan gambar yang telah diberi menggunakan golongan kata kerja selama 30 saat sahaja. Maknanya pertama kita bagi masa sikit lah untuk si bisu ni untuk melihat gambar-gambar yang diberi. Contoh, kumpulan merah dapat gambar orang tengah masak. Jadi dekat bawah dia ni, dia telah bagi tahu jawapan dan apa golongan kata, imbuhan dia lah. Maknanya berdasarkan gambar-gambar ni, kita nak bagi dia orang teka apa jawapan kawan dan apakah imbuhan tersebut. Okey. Jadi untuk yang merah ni dapat gambar orang tengah masak. Okey. Jadi untuk bagi kata kerja, dia mendapat awalan lah. Jadi maknanya kawan si bisu ni memang kena lakonkan cara macam mana orang memasak lah. Okey, lepas tu yang kawan si pekat, orang yang si pekat ni akan memerhati lakonan kawan kita ni. Jadi lepas dia memerhati selama 30 saat, dan dia akan memberitahu jawapan kepada kawan kita yang memegang kertas. Samalah juga dengan kumpulan yang lain. Kumpulan kuning mendapat gambar orang tengah berlari. Dia kena lakonkan kawan jadi si pekat akan memerhati lakonan tu, dia akan memberitahu jawapan kepada kawan dia lah. Sama juga dengan rumah hijau, kumpulan hijau, dia dapat gambar orang tengah menyapu. Ini merupakan awalan imbuhan-imbuhan yang perlu diketahui oleh si pekat lah, apa yang telah dilakonkan oleh si bisu. Jadi selepas dapat meneka apa yang dilakonkan ni, dia kena bagi mereka, si bisu ni, si pekat ni akan memberitahu jawapan kepada kawan yang memegang kertas. Okey. Baik, selepas habis pusingan yang pertama, 30 saat semuanya, kita pergi kepada pusingan yang kedua. Pusingan kedua ni kita lebih kepada kata nama. Perkara yang sama dilakukan, orang yang lain pula lah yang dalam kategori si bisu ni.
Okey, orang lain ni si bisu ni akan melihat gambar-gambar yang diberi serta kumpulan. Okey, contoh sebelum dilakukan lah. Okey, contoh kumpulan merah dia dapat gambar orang tengah jahit. Orang tengah menjahit baju. Okey, jadi dia kena tekalah apa dia kena lakonkan. Si bisu kena lakonkan gambar tu, and then si pekan ni akan memerhati apakah jawapannya, tapi di dalam imbuhan apa. Kena teka imbuhan apalah, sebab kita nak fokuskan imbuhan lah. Okey, jadi lepas dapat tahu apa tu jawapan, bagi tahu jawapan dekat kawan selama 30 saat sahaja. Sama juga dengan kumpulan kuning dan kumpulan hijau. Perkara yang sama, cuma kumpulan kuning dapat gambar orang tengah makan, manakala gambar yang rumah kumpulan hijau dapat gambar orang tengah melukis. Maksudnya dia kena lakonkanlah semuanya ni supaya kawan yang dalam kategori si pekak ni dapat meneka dengan baik dan memberitahu kawan yang memegang kertas tu untuk menulis jawapan yang betul selama 30 saat setiap kumpulan. Baik, bagi pusingan yang terakhir adalah pusingan ketiga, iaitu kita lebih kepada kata adjektif. Jadi dalam kata adjektif ni kita nak suruh pelajar ni meneka berdasarkan gambar-gambar yang diberi oleh si bisu yang lain-lain pula lah yang akan melakonkan. Diorang kena teka apakah gambar tu bermaksud, iaitu kata adjektif dari segi imbuhan apa. Okey, jadi contoh dia banyak imbuhan. Jadi contoh yang pertama, kawan yang kumpulan merah ni dia dapat gambar guru. Jadi dia kena teka kena lakonkan macam mana untuk membentuk gemuruh ni, iaitu membentuk imbuhan sisipan. Jadi dia kena lakonkan gambar tu. Jadi kawan si peka ni kena teka lah. Jadi bila dia teka, macam dia faham apakah jawapan dia, dia akan bagi tahu kat kawan untuk tulis jawapan. Okey, sama juga dengan kumpulan kuning dan kumpulan hijau. Maksudnya contoh, kalau kumpulan kuning pula dia dapat gambar ada yang satu tinggi satu kan. Jadi ada macam gambar orang lepas sesuatu yang tinggi. Jadi dia kena lakonkan macam mana benda tu untuk menunjukkan imbuhan tersebut. Sama juga kawan yang si pekak, dia akan memerhati lakonan tersebut dan memberitahu jawapannya kepada kawan yang memegang kertas. Sama juga dengan kumpulan hijau. Dia kena teka gambar yang diberi oleh cikgu. Itu gambar apa yang panjang. Okey. Jadi pada gambar ni dia kena tekalah, kena lakonkan macam mana tu untuk menimbulkan jawapan kata adjektif yang dalam imbuhan tu. Jadi kena kawan yang si bisu ni kena lakonkan dengan sungguh-sungguh. Kawan yang si pegak ni akan memerhati. Jadi kalau dia yakin, dia akan beritahu dekat kawan ni untuk jawapan yang betul. Jadi masa yang diberi sama saja 30 saat setiap kumpulan bagi mengelakkan mengambil masa yang lama. Okey, jadi di sinilah kita dapat lihat kerjasama tu adalah untuk supaya permainan aktiviti ini dijalankan dengan baik. Okey, baik. Selepas habis ketiga-tiga pusingan yang dijawab oleh tiga pasukan tu, jadi kertas jawapan akan dikumpulkan oleh cikgu. Okey, akan dikumpulkanlah. Jadi di sini ada dah tempat untuk diorang tulis jawapan. Bagi 1, 2, 3 samalah. Jadi contoh di sini kita akan tahu okey macam mana bentuk jawapan setiap kumpulan. Sebagai contohnya pada laptop ni. Okey, kalau terdapat satu kumpulan yang berjaya menjawab soalan yang pertama ni, contoh memasak, dia akan kena bagi tahu dalam jawapan tu apakah yang dilakonkan tadi, aktiviti apa yang dilakonkan oleh kawan si bisu tadi. Lepas tu kena tambah apakah imbuhan di sebelahnya. Okey, jadi sekiranya jawapan dalam ketiga-tiga ni ada yang betul, jawapan tersebut ada skor. Jadi berdasarkan skor tu akan dipindahkan kepada papan skor. Okey, ini merupakan papan skor bagi ketiga-tiga kumpulan. Maknanya kami akan mengambil berapa markah bagi setiap kumpulan daripada
ketajawapannya. Contoh, kalau kumpulan merah dapat betul 1, kita akan bagi contoh 5 lah. Kalau ada kumpulan yang salah, kita bagi kosong ataupun rendah sikit semua. Jadi berdasar daripada ni, kita akan dapat tahulah markah-markah setiap kumpulan. Okey. Jadi daripada sinilah kita dapat lihat untuk permainan ni, kita nak lihat jadi kesimpulan daripada game ni, kita nak lihat kecekapan semua ahli ni, satu mestilah daripada kerjasama lah kan. Maknanya daripada kerjasama para pelajar ni untuk melihat macam mana diorang berganding bahu untuk menjayakan aktiviti tersebut. Lepas tu dalam menjaga masa semuanya tu. Okey, jadi daripada sini juga para pelajar juga akan mengetahui apa jenis imbuhan yang terdapat berdasarkan 3 golongan kata tersebut lah. Iaitu yang pertama golongan kata kerja, yang kedua kata nama dan yang ketiga adalah kata adjektif. Maknanya daripada 3 golongan kata ni, pelajar akan tahu macam mana imbuhan itu wujud. Sama ada di hadapan ataupun di belakang ataupun di tengah-tengah. Okey, jadi baiklah di sini baiklah saya rasa itu sahaja aktiviti yang dapat saya terangkan bagi kumpulan kami ini. Saya harap semua dapat faham apa yang dijelaskan, diterangkan bagi aktiviti tersebut. Baiklah, saya ucapkan sekian, terima kasih.